Adakah orang yang nak bekerja sebagai buruh kasar dekat Saudi Arabia dan terutamanya di Mekah? Sepanjang Zurin dah 15 tahun kat sini, secara jujurnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Apa khabar semua? Makcik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, hari ni Bang Cik nak menjawab persoalan sebab ada juga sahabat-sahabat daripada kita menanyakan kepada Bang Cik. Bang Cik, kalau berada di Arab Saudi, yang lebih tepatnya bekerja di Arab Saudi, boleh tak buat haji? Okey, hari ni Bang Cik bersama Zuriana Yan. Hai, Assalamualaikum. Okey, siapa-siapa yang tak mengenali Zuriana Yan, manalah tahu sebab dia pun tak boleh cover semua orang. Okey, Zuriana Yan adalah racun pertama. Racun itu benar racun itu benar sebab Bang Cik selalu nasihat. Sebenarnya ramai lagi Bang Cik akan menyuruh sahabat-sahabat Bang Cik yang berada di Kota Mekah ni untuk buat YouTube. Bukan semata-mata untuk berkongsi, tetapi untuk menyimpan apa ni? Memori. Menyimpan memori terindah kita orang berada kat sini. Okey, sebelum Bang Cik mengarut panjang, macam biasa kalau siapa-siapa yang belum lagi atau baru berjumpa dengan Bang Cik Live, sila tekan button subscribe. Kalau video ini bermanfaat atau menjadi satu inspirasi kepada semua, sama-sama kita tekan button ataupun share supaya ramai-ramai yang dapat lebih manfaat bersama. Dan juga jika ada kalian suka pada video ini, tekan button like. Dan jika ada apa-apa persoalan yang Bang Cik terlepas pandang, boleh tanya di bawah. Mana tahu Bang Cik akan buat next video ataupun Zuriana Yan sendiri atau Bang Cik sendiri akan membalas komen. Okey, Zas. Okey, sekarang ni Bang Cik berada salah satu kedai kopi favourite Bang Cik lah di Kota Mekah ni. Iaitu sekarang ni dipanggil kopi ni adalah kedai kopi commerce commerce apa dalam warung tapi tak apalah. Okey, boleh Zuriana Yan iaitu seorang YouTubers yang baru di Kota Mekah. Alhamdulillah Bang Cik pun turut bangga dengan pencapaiannya, dah ada 2,000 subscriber sekarang. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okey, boleh perkenalkan diri dulu. Okey, nama saya Zuriana Yan. Saya bekerja sebagai seorang jururawat di Mekah Al-Mukarramah. Dan at the same time, racun itu benar. Saya juga buat YouTube Zuriana Yan, insyaAllah. Okey, berapa tahun dah berpengalaman berada di Arab Saudi? Okey, Arab Saudi lebih daripada 15 tahun. Alhamdulillah. Dan di Mekah 9 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi cukup 10 tahun satu. Kalau 10 tahun dia panggil satu kurun. Satu kurun 100 tahun Satu abad. Satu abad dan 10 tahun. Alhamdulillah. Okey, kita fokus pada persoalan yang kita nak tanyalah. Okey. Apakah syarat ataupun boleh tak atau tidak sahabat-sahabat kita yang bekerja di Arab Saudi, terutama Malaysia lah. Jadi sebenarnya kita cerita pada semua. Keseluruhan, bukannya sekadar Malaysia, tetapi pada rakyat Singapura, rakyat Brunei, rakyat Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Okey. Secara amnya boleh. Kita boleh mengerjakan haji tetapi dia ada tetapi. Duration dia hanya dalam tempoh 5 tahun hanya boleh buat sekali sahaja. Maknanya dah tempoh 5 tahun baru boleh apply next. Dia ada peraturan-peraturan dia lah. Maknanya kita boleh buat. Secara amnya kita boleh buat. Tapi 5 tahun sekali. Dan itu kita kena apply dalam Abshir. Untuk buat untuk yang bekerja dekat sini, kita ada satu website yang dia nama Abshir. Segala information tentang data kita memang ada dalam Abshir tu.
Jadi kalau kita nak apply, nak buat haji, jadi kita akan cuma perlu apply dalam Upshare dan dia akan luluskan. Bila luluskan, kita proceed ke next step lah. Okey. Ni just nak satu information tambahan lah. Just nak tanya, kalau majikan tu memberi, adakah tahun pertama kita dah boleh apply untuk haji ataupun kena tunggu beberapa tahun bekerja di Saudi baru boleh apply? Kena tunggu beberapa tahun. Bukan datang setahun tu dah boleh apply. Kadang-kadang dia akan bagi kepada seniority. Kat sini dia main seniority lah. Kalau kata orang tu dah 3 tahun, kita baru datang setahun, tak adalah. Tapi kalau itu rezeki kita, kita akan dapat. Ini sebenarnya daripada majikan masing-masing lah. Ya, tapi betul. Kalau ikut Upshare tu dah ada kan form, dah boleh lah. Boleh. Dah boleh apply. Okey. Sebelum kita lebih lanjut sebelum kita pergi ke lebih lanjut, sebab kita kita dah dapat jawapan. Sebenarnya boleh. Boleh. Ya. Okey. Dan ini sebenarnya Bancik nak menjadi satu inspirasi kepada semua sahabat-sahabat, terutamanya jururawat Ya. Iaitu kita tahu komuniti terbesar di Arab Saudi yang bekerja sebagai rakyat Malaysia adalah jururawat, selain daripada kerja-kerja profesional yang lain. Ya. Dan salah satu dia lagi, banyak juga yang bertanya kepada Bancik yang boleh tak nak jadi tukang sapu sampah, nak jadi driver. Tapi kita mendapatkan jawapan yang berpengalaman yang 15 tahun 15 tahun yang bekerja. Boleh tak orang Malaysia yang kita panggil buruh kasar lah, senang cerita kita panggil buruh kasar, boleh tak bekerja di kejap lagi, insyaAllah. Betul. Okey, baik, berbalik kepada Bancik punya soalan. Adakah orang yang nak bekerja sebagai buruh kasar dekat Saudi Arabia dan terutamanya di Mekah? Sepanjang Zurin dah 15 tahun kat sini, secara jujurnya Zurin tak pernah jumpa. Tapi ayah Zurin pernah bercerita, pakcik Zurin dulu pernah kerja kat Masjidil Haram. But that was long time ago. Tapi sekarang memang tak ada. Jadi apa yang Zurin faham, dia hanya menggunakan sijil yang profesional. Dan salah satu dia jururawat. Yang Zurin familiar lah. Zurin akan cakap untuk yang Zurin tahu, jururawat. Zurin tak tahu yang lain. Secara jujurnya, sebab tu Zurin tak dapat nak menjawab soalan tu. Kenapa tu pun payah untuk Zurin jawab. Tapi macam yang Zurin tahu, itu je lah. Untuk bahagian jururawat memang ramai. Jadi kalau adik-adik jururawat yang nak datang kemari, itu insyaAllah Zurin boleh bagilah macam mana cara nak apply. Zurin boleh tolong. Tapi untuk yang lain, Zurin jujurnya Zurin minta maaf. Zurin tak tahu. Okey. Okey, mengikut pengalaman Bancik sendiri sebenarnya, yang rakyat Malaysia lah, kita cerita je rakyat Malaysia, Singapura pun ada, Brunei Bancik pernah berjumpa. Golongan profesional seperti engineer ada, arkitek ada, QS ada, tukang masak pun ada. Tu kalau sini pun sebenarnya di Arab Saudi, tukang masak perhotelan sebenarnya dalam golongan profesional. Yang mempunyai CJ diploma ataupun degree lah. Sekarang pun sebenarnya jururawat pun agak sukar untuk yang hanya diploma sahaja. Betul. Kalau dulu diploma pun senang. Betul. Sekarang ni hanya degree ijazah. Sebab sekarang dia dah kontrol dia punya job service dekat sini lah. Tapi untuk tukang-tukang macam tukang sapu Masjidil Haram, soalan yang paling banyak betul. Memang tak ada. Memang tak ada. Okey, untuk Malaysia lah, untuk Indonesia insya-Allah ada. Ya. Okey. Baik. Kita berbalik pada soalan haji tadi. Okey, baiklah. Okey. Adakah orang yang dah apply melalui Upshare untuk buat haji boleh main langgar je? Boleh main langgar, maknanya dia dah apply dalam Upshare, adakah ada step seterusnya? Ataupun dia tak perlu, dia boleh pergi terus ke Arafah? Tidak. Dia kena apply juga melalui nusuk. Okey? Dalam nusuk tu dia ada sediakan reservation dan ada package-package yang kita kena ambil lah. Maknanya Upshare tu kelulusan dan dia perlu ada permit. Dan untuk apply permit tu kena melalui nusuk. Untuk nusuk ni bila kita buka reservation, dia akan offer kita total dalam 4 package. Package paling mahal RM13,000 dan package paling murah adalah RM3,000. Dan package RM3,000 tu lah permit dia sahaja. Jadi package-package ni berbeza lah. Package nombor 1, nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4 yang paling mahal. Kita cerita paling mahal lah. Paling mahal tu ni kena apply melalui package lah. Jadi package tu ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang ni Kak Zurin boleh explain tak jenis-jenis? Kita ambil yang paling murah lah.
yang 3,000 tu, Aha. yang apakah yang dapat sebenarnya yang 3,000 tu? Okey, sekarang ni jom Zurin klik sebab ini dalam nusuk ni Zurin klik sekarang ni detail untuk 3,000, harga dia 3,984.75 sen sekali VAT, including VAT. Okey, untuk ni kalau kita tengok ni dia perbezaan dia lah. Dekat Mina, Arafat, Muzdalifah, Mekah. Mina, Arafat memang tak ada sediakan apa-apa, makanan pun tak ada. Maknanya yang ni memang dia hanya bagi kita permit sahaja. Tapi dekat bahagian, tak silap Zurin sekejap. Zurin ada tengok tadi, bahagian Arafat ni dah ada bagi macam kemah yang biasa tu. Yang kemah biasa sahaja yang untuk kita berehat, tapi tak ada makanan. Tiada disediakan apa-apa makanan. Itu untuk package yang paling murah lah. Ya. RM3,894 termasuk VAT. Iaitu cukai kerajaan Arab Saudi. Ya. Okey, nanti kita sambung yang package paling mahal. Okey. Tapi ini untuk tahun ni Ya. sebab nusuk rasa baru dikenalkan tahun ni. Ya, betul. Kalau sebelum corona dia semua melalui Upshare. Upshare, yep. Cuma tahun ni nusuk ni dia beri kepercayaan oleh kerajaan Saudi untuk handle jemaah haji. Ya. Okey, Zaz. Okey, kita sambung perbualan. Ini macam sembang-sembang santai sebenarnya. Betul. Kita tak ada nak serius sangat pasal package. Betul. Okey. Adakah akak dah pernah bekerja di Arab Saudi Riyadh 5 tahun Ke 4 tahun? 8 tahun. Kini dah lebih daripada 15 tahun tadi macam cerita tadi. Ini dah kira penipuan. Tapi tak apa. Okey, semasa akak bekerja di Riyadh ataupun bekerja di Sambung lah selama 18 tahun, berapa kali dah akak buat haji? Okey, sejujur-jujurnya Kak Zurin hanya buat haji sekali sahaja, iaitu pada tahun 2016. Lepas itu pun ketika Kak Zurin berada di Mekah. Okey, ini adalah satu kesilapan yang Zurin buat sebab Zurin tak ambil peluang tu. Zurin tidak menggunakan peluang tu sebaik mungkin. Zurin tak pernah terfikir pun untuk buat haji. Jadi sayang bila Zurin dah datang kat Mekah ni lepas corona dan dia punya rules semakin ketat, I lost the chance. So Zurin dah lost the chance. Jadi sahabat-sahabat Zurin yang berada di Riyadh, yang berada di mana-mana di Arab Saudi, grab opportunity ni, peluang ni. Grab peluang ni untuk datang menunaikan haji sebab masa akan datang lagi susah rasanya. Jadi Zurin dah buat kesilapan, jadi Zurin tak nak kawan-kawan Zurin buat kesilapan yang sama. Okey, masa yang mula-mula datang lah 10 tahun yang lepas, tahu tak boleh buat haji? Actually the first 5 year tak tahu. Lepas tu bila tengok ada senior yang pergi, tahu kita boleh buat haji, tapi masa tu tak terbuka hati. Okay So lah. macam okey. Yelah, benda tu pun berkaitan dengan hidayah. Yes. Okey, tapi manalah tahu kalau kita tak tahu jadi tak tahu. Betul. Ini menjadi satu inspirasi. Bancik pun selalu juga bawa-bawa nurse daripada Riyadh ataupun bawa ziarah kawan-kawan sahabat-sahabat kita ni. Kadang-kadang dia minta Bancik yang bawa. Betul. Bancik selalu pesan kepada semua yang pernah bekerja di Arab Saudi, jangan lepaskan peluang. Betul. Kita tahu kita bekerja di luar negeri ni agak tension. Sebab kita seperti anak tiri. Yes. Okey, kita memang mana-mana kerja pun tension. Tetapi bila kita belajar luar negeri ni, kita dipandang hina. Bukan dipandang hina lah, dipandang bawah. Yes. Bukan negara asal lah. Betul. Akan rasa macam malasnya rasa nak berhenti. Tapi Bancik selalu pesan, sebelum berhenti, buat haji dulu. Betul. Satu Saudi. Bukannya hanyalah kota Mekah atau yang berada di kota Mekah saja yang boleh buat haji, tetapi satu yang bekerja di satu Arab Saudi. Okey, kita sambung kepada package yang lain. Kita ambil package yang paling mahal. Tadi kita ambil package yang murah, 3,894. Yang package yang paling mahal. Okey, package yang mahal adalah 13,150 25 sen. Halalah, 25 halalah. VAT is include. Yang ni, okey, untuk ni, okey, ada beza dia. Memang ada beza dia. Kalau kita tengok Mina, Arafah, Muzdalifah. Dekat Mina ni, kita tengok Mina dulu Dekat Mina dia ada sediakan kemah, lepas tu ada macam-macam servis lah, termasuk dengan kalau kita nak orang kata apa yang wheelchair tu, semua tu ada disediakan. Lepas ada shaving siap ada tahlul. Betul. Okey. That's right. Lepas tu dia ada macam tengok memang dengan aircon, ada bed full accessory. Jadi kalau ke Arafah pula tak silap Kak Zurin, dia ada ni. Tengok ni Arafah. Dia ada camp toilet. Memang komplit semualah. Ada CCTV. Wow. Wheelchair pun dah termasuk wheelchair untuk elderly dia bantu.
So, Nani kat Muzdalifah ada bed. Ada ni, nampak tak? Dia ada sofa bed. Jadi itulah perbezaan untuk apa? Mekah pula ada satu lagi Mekah. Mekah ni untuk apa? Kalau kita stay kat hotel, untuk hotel ada breakfast apa semua lunch. Oh, ada hotel lah. Ya, ada untuk 13,000 siap hotel lah. Cuma dia tak beritahu package berapa hari je. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Package berapa hari tak ada. Okey. Ni secara akak rasa ni sebab secara general untuk yang time haji tu, peak haji tu. Oh, siap. Dekat Mina dia dah tulis breakfast makan apa, lunch dinner makan apa. Jadi setiap perbezaan ni mesti makannya berbeza lah. Betul. Okey, ada appetizer meal, kapsa, fish or vegetable. Okey, Banci tak tahu boleh dapat jelas ke tidak. Banci pun tak tahu dalam nusuk lokal ataupun kita lah sebagai yang pakai visa umrah ada ke tidak, sebab nusuk ni sebenarnya boleh semua orang boleh register. Cuma tak tahu package-package ni ada sebab kadang-kadang yang melalui ikamah, kita panggil ikamah lah, bagi yang ada ikamah ataupun resident ataupun rakyat Saudi sendiri, dia nusuk dia lain sikit. Betul. Sebab dia punya slot pun lain Betul. Dia punya slot macam tiba-tiba orang visa turis ada tapi dia orang tak ada. Betul. Tapi kalau tiba-tiba dia orang ada visa turis tak ada. Jadi kita orang pun tak tentu sebenarnya slot tu dibuka bila sebenarnya. Betul. Okey, tu package yang paling mahal. Rasanya jarak pun membezakan kot. Betul. Jarak kemah antara Jamrat apa semua pun membezakan, ataupun dengan bas yang digunakan berbeza. Pengalaman Kak Zura tanya seorang lah yang menggunakan ni. Dia kata ya. Beza dia jarak dia. Kalau dekat Mina dia akan bagi yang 13,000 tu yang depan sikit. Yang tadi tu yang belakang, jauh sikit lah. Jarak tu salah satulah dalam perbezaan untuk harga. Okey. Rasanya package-package lain berapa? Ada yang 8,000. Okey, package lain kita ada 10,000 dan juga 8,000. Okey, mula-mula hanya 3894 yang paling murah. And then yang paling mahal 13,000. Dan in between kita ada 10,000 dengan 8,000. Okey, kita dah tak nak bincang yang detail yang lain. Cuma kita nak tanya last soalan kejap lagi. Orang Arab Saudi, sebab Kak Zurin ni terkenal, kalau Banci memang akan kenal dia, memang ramai kawan-kawan daripada Saudi sendiri. Sebab dia, kalau siapa-siapa pernah mengikuti dia punya vlog, dia akan selalu pergi hiking dengan orang Saudi. Dengan dia akan rapatlah dengan orang Saudi di seluruh Saudi, bukan sekadar di kota Mekah. Okey, kita tanya macam mana, ataupun adakah dia pernah tanya kawan-kawan yang bukan yang bekerja di Arab Saudi, tetapi rakyat Saudi sendiri. Okey. Okey, kita dah sampai ke slot terakhir lah ni. InsyaAllah. InsyaAllah boleh memberi 1000 jawapan kepada semua. Sebab ini bukan semua yang berani cerita. Bukan berani cerita, cuma tak berpeluang untuk menceritakan pengalaman. Okey. Boleh ceritakan tak macam mana orang Arab Saudi sendiri buat haji? Adakah sama rules dia 5 tahun sekali, dan bilakah masa dia orang selalu pergi haji? Baiklah, Zurin ada tanya sahabat-sahabat Zurin ni bila kita pergi hiking, tahun ni haji, tak pergi haji ke? Dan ada seorang dua yang jawab, Zurin, kita orang pergi haji selepas kami berkahwin. Maknanya kami akan pergi haji dengan mahram kami. Jadi mereka ni dia akan pergi haji dengan mahram. Jadi selepas mereka berkahwin, baik lelaki ataupun perempuan. Adakah ianya menjawab? InsyaAllah. Menjawab. Dan satu lagi, adakah orang Arab ni akan pergi tiap-tiap tahun atau berkali-kali berhaji? Tidak. Diorang tidak. Kalau secara jujurnya, tak. Diorang pergi yang untuk sekali je. Tapi wallahualam, mungkin adalah yang buat. Tapi yang setahu Zurin, bila kita tanya je, majoriti cakap lepas kahwin, sekali tu yang pergi. Okey, harapnya vlog kali ini memberi manfaat. Yang terutamanya sebenarnya yang bercita-cita untuk bekerja di Arab Saudi. Betul. Okey. Dan nanti pun kita pun akan, bila kita dah bekerja di Arab Saudi, kita pun akan bergaul dengan orang Arab Saudi sendiri. Kita akan belajar sedikit dia orang punya adat, dia orang punya memahami agama macam mana. Betul. Dan kita rasa orang dia kasar. Okey, last sekali lah kita tanya macam mana dah 15 tahun, bukan pengalaman yang sebenarnya banyak Banci nak tanya tentang orang Arab ni, sebab kita banyak sebelum kita sampai ke sini ni macam-macam orang mengata pasal orang Arab ni. Betul. Okey, last lah. Macam mana orang Arab ni sendiri? Secara jujurnya, orang Arab adalah dia sama juga macam kita, manusia biasa, membuat kesilapan, tapi Zurin suka cara dia orang menyantuni tetamu.
Satu. Yang kedua, cara diorang untuk diorang layan budak-budak sangat istimewa, different. Dan lagi satu, untuk diorang berinteraksi dengan orang tua. Zurin, sebab Zurin kerja kat hospital lah, Zurin tengok diorang datang melawat mak bapak diorang kan. Memang satu culture diorang yang diorang memang cium kaki Which is kita culture ada orang buat tapi tak banyak. Yang memang orang kata kalau cium mak tu, peluk mak tu susah nak tengok kat culture kita. Ada tapi tak nampak jelas. Tapi kat sini Zurin boleh menitikkan air mata. Dan Zurin belajar untuk peluk mak ayah Zurin, cium mak ayah Zurin melalui diorang secara jujurnya. Yap. Okay, kita ambil yang baik dan kita buang yang buruk. Betul. Kita think positif. Yes. Jangan terlampau negatifkan semua orang. Yes. InsyaAllah apa-apa yang kita, sebab banci pun memang sekarang ni pun dah keep positive thinking. Betul. Supaya kita pun hidup lebih aman sebenarnya. Yeah. Bila kita terlampau negatif pun kita akan rasa macam negatif lah. Betul. Sebab aura akan jadi negatif sepanjang masa. Okey. Semoga vlog ini memberi jawapan kepada anda semua. Yang tak menanya pun mendapat maklumat terkini. Betul. Yes. InsyaAllah kalau siapa-siapa yang bekerja di Arab Saudi berpeluang belajar ataupun bekerja. Okey. Jangan lupa tunaikan haji. Betul. Sebab kita tahu kalau kita nak ikut giliran Malaysia ataupun Brunei ataupun Singapura ataupun kita nak terbang daripada Malaysia pun agak lambat lah. Lambat dan lagi satu bajet. Bajet. Yes. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.